Sistem nombor. Kalkulator Casio FX570ES Plus ini membenarkan kita membuat pengiraan bagi 4 jenis sistem nombor. Keempat-empat sistem nombor itu adalah yang ini, okey. Itu yang pertama kali adalah decimal. Decimal adalah nombor dengan asas 10. Itu adalah sistem nombor yang biasa kita gunakan. Okey. Selain daripada itu, kita ada sistem nombor hexadecimal. Hexadecimal adalah nombor dengan asas 16. Lepas tu kita ada binary. Binary ini adalah sistem nombor dengan asas 2. Dan akhir sekali kita ada sistem nombor octal. Octal ini adalah asas 8. Nombor dengan asas 8. Jadi kita boleh menggunakan kalkulator kita untuk membuat pengiraan dengan 4 jenis sistem nombor ini. Okey, mari kita lihat bagaimana kita boleh menukarkan asas bagi satu nombor kepada nombor dalam asas yang lain. Katakan kita ada satu nombor dalam decimal iaitu 278 dan kita nak tukarkan nombor ini kepada nombor dalam asas 8, oktal asas 8, lepas tu asas 2 dan asas 16. Bagi contoh yang kedua, kita ada satu nombor dalam binary. Kita nak tukarkan dia kepada asas 10, asas 8 dan asas 16. Okey. Mari kita hidupkan kalkulator kita dulu. Okey. Untuk melakukan pengiraan dengan sistem nombor yang selain daripada decimal tu, kita kena pergi ke mode. Mode ini. Okey, tekan mode. Di sini kita ada beberapa pilihan. Pilihan yang keempat itu adalah base n. Base ini bermakna asas lah. Okay? Jadi kalau kita nak tukar asas nombor tu, kita kena pilih nombor 4. Okay, nombor 4. Okay. Di sini terus dia akan bagi tahu bahawa sistem nombor ini adalah decimal. Okay, sistem nombor itu akan dipaparkan di sini kalau kita tukarkan mode kepada base n. Okay, decimal. Ini adalah nombor decimal. Okay, so decimal nombor dalam decimal nombor ini adalah 278. 278 sama. Okay, jadi dalam decimal ini adalah 278. Kalau kita nak tengok bagaimana nombor ini ditulis dalam sistem octal. Octal iaitu asas 8. Jadi kita tekan OCT. Okey, tekan butang OCT. Okey. Di sini kita tahu bahawa ini adalah sistem octal iaitu asas 8 dan dalam asas 8 nombor 278 ini ditulis sebagai 426. 426. Jadi ini adalah 426. Bagaimana pula dalam binary? Binary itu adalah yang inilah. Okey, tekan binary. Okey, dalam binary 278 ini ditulis sebagai 100010110. Okey. Ini 278 ditulis dalam binary. Okey, akhir sekali adalah hexadecimal. Hexadecimal adalah butang inilah. Okey. Dalam hexadecimal nombor ini ditulis sebagai 116. 116. Okey. Bagi contoh yang kedua, kita ada satu nombor dalam asas 2 atau binary 1101011. Okey. Mari kita padamkan skrin ini dulu. Lepas tu kita pergi ke binary. Binary. Nombor ini 1101011 kan 1101011. Okey, lepas tu tekan sama. Ini dia dalam binary lah. Jadi nombor ini kalau dalam decimal dalam decimal kita tekan decimal, dia adalah 107. 107. Jadi nombor ini sebenarnya sama dengan 107. Dalam octal adalah 153. Okey, octal 153 dan dalam hexadecimal ini dia sama dengan 6B. 6B. Okey. Ini adalah cara kita tukarkan satu nombor daripada satu asas kepada asas yang lain. Kita masukkan nombor itu dalam asas yang ditentukan tu dulu. Itu kalau mula-mula decimal kan. Lepas tu kita tekan butang-butang ini, nombor itu akan terus ditukarkan kepada nombor dalam asas
sama ada 8, 2 atau 16. Okey. Ini cara kita tukarkan asas bagi satu nombor. Tadi kita lihat bagi hexadecimal ini, selain daripada menggunakan nombor sifar hingga 9, kita juga guna nombor seperti huruf-huruf seperti A, B, C. Okey. Mari kita lihat bagi hexadecimal ini, apakah nombor atau huruf yang digunakan bagi nombor-nombor daripada 1 hingga 16. Okey. Kalau nombor desimal 1, hexadecimal ini juga sama dengan 1 lah. Okey, dengan 1. Mari kita gunakan kalkulator ini untuk membantu kita untuk mencari bagaimana nombor hexadecimal ini ditulis berbanding dengan decimal. Okey, jadi kita hidupkan kalkulator ini. Okey, kita mula dengan 1. Lepas tu kita tukarkan dia kepada hexadecimal. Okey, hexadecimal. Lepas tu kita mula dengan 1, lepas tu sama. Okey, selepas kita tekan sama, maka nombor 1 ini telah dimasukkan ke dalam jawapan. Okey, jadi kita boleh gunakan butang jawapan ini untuk mencari nilai yang seterusnya. Okey, jadi kita guna jawapan. Kita nak tahu bagaimana hexadecimal ini ditulis, nombor 2 ini ditulis dalam hexadecimal. Jadi jawapannya adalah 1 kan. 1. Kalau 1 tambah 1 dengan jadi 2 kan. Okey, 2. Jadi kita tekan sama. Okey, jadi dalam hexadecimal nombor 2 ni juga ditulis sebagai 2 lah. 2. Okey, jadi ini tulis sebagai 2. Sekarang jawapannya jadi 2. 2 tambah 1 dia jadi 3 kan. Jadi 3. Jadi 3 ni ditulis sebagai 3. 4 ditulis sebagai 4. 5 tulis sebagai 5. 6 6. 7 7. 8 8. 9 9. Okey. Bagaimana pula dengan 10? Okey, kalau desimal 10 ini kita tulis 10. Bagaimana pula dengan hexadecimal? Okey, apakah nombor atau huruf yang akan digunakan? Okey, kita tengok. Okey, bagi 10 tu kita guna huruf A. Okey, dalam hexadecimal huruf 10 tu kita guna huruf A lah untuk menggambarkan nilai 10 ini. Okey, A. Bagaimana pula dengan 11? Okey, sekarang jawapannya adalah 10. 10 tambah 1, 11. 11 ni sama dengan B. Okey, 11 adalah B. Lepas tu 12 tu C. 13 tu sama dengan D. Lepas tu 14 sama dengan E. Lepas tu 15 sama dengan F. 15 sama dengan F. Okey. Bagaimana pula dengan 16? 16 ni sama dengan 1 kosong. Iaitu 1 sifar. 1 sifar. Okey. Jadi ini adalah nombor dan huruf yang digunakan bagi hexadecimal. Sebab nombor tu kita hanya ada daripada sifar hingga 9 sajalah. Jadi bagi nilai yang lebih besar daripada 9 tu kita terpaksa guna huruf A sampai F. A sampai F. Okey. Dalam kalkulator ini kita ada A sampai F. Okey, A, B, C, D, E, F. Okey. Jadi huruf-huruf ini digunakan untuk hexadecimal. Okey. Bagi hexadecimal ini, kita ada satu masalah. Sebelum ini kita sudah belajar bahawa yang huruf besar yang berwarna merah ini adalah tempat kita menyimpan nilai-nilai bagi pembelit ubah. Dan juga tadi kita sudah belajar bahawa yang A sampai F ini juga adalah nombor-nombor yang digunakan dalam hexadecimal. Jadi bagaimana kita boleh membezakan nilai ini atau huruf ini digunakan sama ada dia adalah pembelit ubah atau nombor. Okey. Mari kita lihat contoh ini. Okey. Katakan kita pergi ke mode asas base N, lepas tu kita pilih hexadecimal. Katakan kita masukkan atau kita simpan dua nilai ke dalam
A dan B ini dulu. Kita mula dengan 2. Okey, 2. Untuk simpan nilai ini ke dalam pemboleh ubah ini, kita tekan Shift Store. Shift Store A. Okey, jadi nombor 2 ini telah disimpan ke dalam A. Okey. Okey, satu lagi nombor, katakan 3. 3 ini kita nak simpan dia Shift Store ke dalam B. Okey. Jadi A ini sama dengan 2 dan B ini sama dengan 3. Okey, sekarang kita padamkan semua ni dulu. Okey, sekarang kita tengok kalau kita melakukan penambahan iaitu alpha A tambah dengan alpha B, okey, dia akan jadi sama dengan 5, sama dengan 5, iaitu kalau kita guna alpha lepas tu huruf ini, maka huruf ini adalah pemboleh ubah. Huruf ini adalah pemboleh ubah. A itu sama dengan 2 dan B itu sama dengan 3. Dan maka hasilnya adalah sama dengan 5. Sebab tadi kita sudah simpan A sebagai 2 dan B sebagai 3 kan. Okey. Bagaimana pula dengan nombor hexadecimal? Katakan kita nak melakukan satu penambahan A tambah B, dan ini bukan pemboleh ubah, ini adalah nombor nombor dalam sistem hexadecimal. Okey. Kalau kita nak melakukan penambahan nombor tapi bukan pemboleh ubah, apa yang kita lakukan ialah kita terus guna butang ini. Okey. Jadi jangan guna alpha. Kalau guna alpha A, maka ini adalah pemboleh ubah. Kalau kita tak tekan alpha, kita terus tekan butang A ini, maka A ini adalah nombor. Okey, A ini adalah nombor. Kita pasti bahawa yang huruf A ini juga kelihatan berbeza sedikit dengan A sebagai pemboleh ubah tadi. Okey. A dalam asas 16 ni tambah dengan B. Okey, jangan guna alpha. Okey, terus tekan B. Ini kalau kita guna alpha, dia adalah pemboleh ubah. Kalau kita tak guna alpha, maka dia adalah nombor. So A tambah B, A adalah 10, B adalah 11. 10 tambah 11. Okey, tekan sama. Okey, jawapannya adalah 15. 15 ini adalah dalam sistem hexadecimal. Okey. So, dalam sistem hexadecimal atau asas 16 tu, jawapannya adalah 15. Ini cara dia. Ini cara dia kita membezakan pemboleh ubah daripada nombor semasa kita guna sistem hexadecimal.